Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, Timbalan Pengurusi, Ahli Jawatan Kuasa, Biro Dakwah, para guru, para pemimpin, ya, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku, i'tiraf, ya, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita tidak terhingga banyaknya. Ya, selagi kita hidup, bermakna kita sentiasa mengecapi nikmat Allah Ta'ala sebenarnya. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar, itu sahaja. Ya, kalau kita sedar, maka itulah, ya, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bermakna orang yang nak diberikan syukur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertamanya diberikan sedar akan nikmat Allah itu. Ya, kalau tidak, ya, maka itu tandanya tak akan, ya, tak diberikan syukur. Sebab apa? Sebab tak diberikan oleh Allah sedar akan nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Ya, lalai. Baik, kita teruskan lagi, ya, mengenai adab-adab batin, ya, adab-adab hati ketika salat. Ya, suasana hatilah, orang kata suasana hati ketika salat itu. Dia sebenarnya suasana hati itu bukan ketika salat sahaja perlu dijaga. Ya, semua keadaan dituntut, ya, untuk kita menjaga suasana hati itu, keadaan hati itu. Dan itulah sebenarnya ibadat yang besar sebenarnya, menjaga keadaan ataupun suasana hati itu daripada dikotori, ya, dengan riaknya, ujubnya, takaburnya itu. Ya, kerana ikhlas, ya, khusyuk, ya, apa lagi, apa kita kata, redha, itu semuanya, syukur, itu semua adalah suasana hati, ya, keadaan hati. Itu semuanya kaitannya, kembalinya kepada hati. Maka justru, ya, dan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih, man lam yakhsha' jawarihuhu lam yakhsha' qalbuhu wa man lam yakhsha' qalbuhu fasadat salatuhu. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, barang siapa tidak khusyuk anggotanya, nescaya tidak khusyuk hatinya. Jadi beliau memberi satu tanda. Ya, orang yang tidak khusyuk hatinya itu, dia ada tandanya. Tandanya apa dia? Tandanya anggotanya tidak khusyuk. Namun bukan juga bermakna kita boleh menuduh orang yang anggotanya tidak khusyuk itu hatinya tidak khusyuk. Tak boleh kita tuduh begitu. Ini adalah untuk kita muhasabah. Kerana kita melihat, ya, dalam situasi hati ini tidak ada orang boleh menunding jari kepada orang lain. Ya, kata, oh, dia ni tak khusyuk solatnya, dia ni tak solatnya tak beri tumpuan, tidak tawajuh, tak. Ya, tidak ada orang yang boleh menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan, kerana hati manusia ini tak ada orang yang tahu. Tak ada siapa yang tahu, hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi, namun di sini Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri cuba untuk menunjukkan kepada kita bahawasanya satu tanda yang boleh kita ambil iktibar daripada diri kita ialah apabila luaran kita tidak khusyuk, maka bermakna dalaman kita juga tidak khusyuk. Jadi oleh kerana itu para ulama, ya, mereka cuba, ya, untuk membaiki luaran itu dulu.
Dicuba untuk membaiki luaran itu, ya, supaya luarannya itu apa nama, betul-betul cantik, luarannya cantik. Kerana kalau luarannya cantik itu tidak semestinya hatinya khusyuk, tidak semestinya begitu. Ya, tetapi paling tidak apabila luarannya telah betul, telah cantik, maka tinggal lagi untuk dia berperanglah dengan hatinya. Dia berusaha untuk kita kata untuk berusaha untuk, ya, tawajuh, untuk kita kata untuk fokus dengan akalnya, dan daripada situlah ya akan datang khusyuknya. Baik, jadi ini tidak berlaku melainkan dengan, ya, sebetulnya dengan mujahadah lah, dengan tarbiyatun nafs. Baik. Kemudian hati, dan barang siapa tidak khusyuk hatinya, nescaya binasa sembahyangnya. Mana fasadat salatuhu, rosak salatnya, ya. Maka salat rosak di sini bukan bermakna tidak sah daripada segi syarak, ya. Sah sahaja daripada segi syarak, ya, cumanya ia tidak sempurna daripada segi apa dia? Daripada segi hatinya, ya. Dari segi dalaman salatnya itu tak sempurnalah. Sebab apa? Sebab tidak khusyuk. Luarannya sahlah, segi syaraknya sah. Itu sebab, ya, mereka ini bicara ini mengenai hati. Ya, orang yang tidak khusyuk salatnya, tidak khusyuk di dalam salat, bermakna salatnya tidak apa? Sila. memanjangkan bar tu lah, bar, Allahu Akbar, batal solat. Adakah dia mengubah makna? Dia kalau mengubah makna batal solat. Akbar, bar, saya tak ingat, saya tak pasti. Tapi kalau mengubah makna, ya, memang batal solat. Ya, dia ada makna. Saya ingat saya mengubah makna, cuma makna yang berubah tu saya tak ingat makna apa, yang kepada makna apa. Ya. Jadi memang kalau mengubah makna, batal solat lah. Itu kalau dalam takbiratul ihram. Kalau dalam takbir, dia kalau tidak memahami maknanya, dia sebenarnya begini. Dia tidak semestinya kita kena tahu kita tahu makna yang berubah itu. Cukup kalau kita mengetahui lafaz itu kalau diubah, maka maknanya dah berubah dah. Maka kita berhati-hati untuk tidak melakukan dengan sengaja lah. Kerana kalau dengan sengaja, maka bukan sekadar batal salat dia, tetapi perbuatan itu juga berdosa. Cuma kepada makna apa tu nanti saya kena tahqiq balik, kena tengok balik. Saya tak pasti dia punya mengubah makna kepada makna apa. Memang ada dibahaskan masalah ini, ya, cuma saya tak istihdar, tak hadir masalah tu. Tak hadir ketika sekarang ni. InsyaAllah nanti kita akan tengok balik, insyaAllah. Baik. Jadi sememangnya berbicaraan kepada hati itu, maka dia akan beratlah, ya. Dia bukan sedang bicara kepada salat yang zahir. Ini sedang membicarakan kepada salat yang dalaman salat itu. Ya, makna kata kalau hatinya tidak salat, tidak khusyuk, maka seolah-olah dia belum lagi salat. Jadi begitu. Jadi ini bicaranya mengenai hati. Dan kata Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, kullu salatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ila al-uqubati asra'u. Artinya tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati di dalamnya, ya, di dalam salat itu, maka iaitu terlebih menghampirkan kepada siksa. Maksudnya salat itu lebih dekat kepada
siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berkaitan dengan hati juga. Ya, kadang-kadang kita orang yang salah tafsir ya perkataan ini, ya, mengatakan oh nanti kalau begitu kita janganlah solat. Jadi kalau kita daripada kita solat tak khusyuk, maka lebih baik kita jangan solat. Sebab apa? Sebab nanti solat kita akan lebih mendekatkan diri kepada azab kerana tak khusyuk. Jadi itu salah faham ya daripada perkataan mereka. Ya, sememangnya perkataan yang khitab ataupun yang bicaranya kepada hati itu memang sangat berat, sangat tajam. Sebab apa? Sebab dia sedang nak bicara kepada hati. Mana seolah-olah dia tidak salat. Ya, makna kata dia itu orang yang, kerana manusia ini biasanya dia akan aman. Dia akan aman bila luarannya baik. Bila luarannya baik, maka dia akan rasa aman lah, akan rasa selamat. Ya, tanpa melihat keadaan hati. Jadi justru keadaan hati itu bila dibicarakan, ditujukan kepada hati, maka dia akan ditujukan dengan bahasa-bahasa yang keras, yang tajam, supaya dapat diterimalah. Jadi ya, dia akan dikatakan bahawasanya maka ia terlebih hampir kepada siksa, asra', lebih dekat kepada siksa, lebih cepat kepada siksaan. Baik. Dan kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fi salatihi fala salata lahu. Ini lagi berat. Ini lagi berat, ya, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Artinya barang siapa mengenal ia akan orang yang di kanan dan orang yang di kirinya, padahal disengajanya, makna kata sengaja dia duduk dalam salat dalam keadaan dia kenal orang kiri dan kanannya, ya, dan iaitu di dalam sembahyangnya sedangkan dia di dalam salat, fala salata lahu, maka tiada baginya salat, tidak ada salat baginya. Ini berat ni. Ya, perkataan ini berat. Sayyidina Mu'adz bin Jabal kata, kalau kamu kenal orang kiri kanan kamu sengaja, dalam keadaan sengaja, dan kamu ketika itu sedang salat, maka tidak ada salat bagi kamu. Nak kata apa? Nak kata seolah-olah dia tak khusyuk, tak bagi tumpuan, tak ingat Allah. Sehingga apa? Sehingga sempat lagi tengok, sehingga sempat lagi kenal, tahu siapa di kanan kirinya. Sehingga sempat kenal orang di kanan kirinya. Sebab apa? Sebab tidak khusyuk di dalam salat. Bukan nak katakan ya salatnya sia-sia begitu, tak dikira oleh Allah. Tidak, bukan maksud begitu. Tapi Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini nak bagi tahu bahawasanya ya pentingnya khusyuk di dalam salat itu. Ya, pentingnya khusyuk di dalam salat. Mereka nak menggambarkan kepentingan khusyuk itu sebenarnya. Ya, nak menggambarkan kepentingan khusyuk dan nak membayangkan bagaimana sebenarnya khusyuk itu. Kerana khusyuk itu perbuatannya, ya, ataupun kita kata dia perbuatan hati. Fokus itu perbuatan hati sebenarnya. Dia bukan benda yang kita fikirkan, ya, tetapi bagaimana nak menggambarkan fokus itu macam mana. Maka justru beliau menggambarkan bahawa kalau kita salat dalam keadaan kita masih kenal orang kiri dan kanan kita, bermakna kita belum lagi dianugerahkan khusyuk oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Belum lagi dianugerahkan khusyuk, walaupun kita perasan, kita rasa kita khusyuk. Kita rasa kita khusyuk dah. Ya, kita rasa kita dah bagi tumpuan, habis tumpuan dah. Ya, tetapi nak bagi tahu bahawa sebenarnya itu belum lagi khusyuk. Belum lagi. Jadi justru untuk nak bagi tahu juga bahawa kadang-kadang kita ni bila kita perasan kita khusyuk dah, kita berhenti kat situ. Kita tak cuba untuk tambah lagi kualiti amalan kita. Kita rasa dah kita ni dah
dah sangat khusyuk dah. Ya 180 darjah punya khusyuk ni. Dah tak boleh nak lawan dah. Kita pun dah tak tambah lagi. Jadi itu sebenarnya mereka nak menggambarkan, ya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal nak menggambarkan khusyuk itu sebenarnya bukan dengan akal kita, tetapi dengan hati. Kan ada riwayat, ya, sahabat-sahabat bila dengar azan sahaja, maka seolah-olah mereka tak kenal dah orang di kanan kiri mereka untuk apa? Untuk menyahut panggilan Allah Ta'ala. Itu orang yang hatinya khusyuk. Jadi ini satu bentuk perbicaraan yang kalau kita fikir dia macam khayal lah. Ya, dia khayal. Ya, tetapi bagi orang yang dianugerahi perkara ini, sifat ini, maka dia akan mengetahui, ya, bagaimana sebenarnya khusyuk itu. Itu sebenarnya benda yang tak dapat nak kita gambarkan dengan perkataan ataupun kita gambarkan dengan akal kita. Itu sebab dia gambarkan begitu sahaja. Ya, kalau masih kenal orang kiri kanan kita, bermakna kita belum lagi ya dianugerahkan khusyuk oleh Allah Ta'ala. Itu ungkapannya begitu. Dan sabda Nabi SAW, innal abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu sudusuha wala ashruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Ya, rawahu Abu Daud wan Nasai. Artinya bahawasanya seorang hamba Allah bersungguh-sungguh ia berbuat sembahyang, padahal tiada disuratkan, iaitu tidak ditulis baginya daripada pahala itu seperenamnya dan tiada sepersepuluhnya, dan hanya sesungguhnya dituliskan, ya, disuratkan maksud dituliskan bagi hamba Allah Ta'ala daripada pahala sembahyangnya itu sesuatu yang ada hadir ataupun sesuatu yang hadir hatinya, disebut sini akal daripada sembahyangnya. Ini pun ungkapan ini juga untuk menyatakan ketinggian ataupun, ya, pahala salat yang sebenar, yang besar itu ialah apabila seseorang itu salat dalam keadaan hadir hatinya. Ya, disebut akal kat sini. Ya, maka sebahagian, ya, ulama ini pun menjadi apa, perbahasan para ulama. Ya, akal itu di mana sebenarnya? Akal itu di mana? Ya, di sisi para ulama, ya, di sisi mazhab, di sisi al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa akal itu di hati. Akal itu bukan di kepala, bukan di otak. Tapi akal itu di hati. Namun Imam Abu Hanifah kata akal itu di kepala. Tapi tak naklah dibahas-bahaskan benda ni. Ya, jadi tempat akal itu di mana? Ya, namun apa yang nak dibicarakan ialah, ya, tawajuh, fokus kita. Ya, kerana fokus itu adalah permulaan. Ya, kita kata permulaan untuk khusyuk itu. Ya, ketika kita salat, kita berfikir dulu. Ya, kerana fikiran itu permulaannya. Ya, belum lagi mendapatkan hati sifat itu. Maka Nabi sebut bahawasanya, ya, sesungguhnya seseorang hamba itu tidak ditulis seperenam, tidak juga sepersepuluh, ya, daripada ganjaran salatnya. Hanya saja ditulis kepada hamba itu daripada salatnya apa yang ia, ya, apa yang hadir, ya, hatinya daripada salat tersebut. Ini juga membicarakan kepada hati. Namun kalau kita tengok hadis-hadis yang lain, ya, maka semata-mata bacaan, ya, dalam salat itu semuanya pahala semuanya. Tetapi ganjaran yang besar itu pastinya dengan hadir hati di dalam salat. Jadi sebenarnya nak membetulkan luaran salat itu tidaklah sesusah untuk menjaga hati di dalam salat. Ya. Ya, betul. Suasana tempat. Betul. Suasana tempat salat itu pun sangat mengambil, kita kata, memberi kesan lah, ya, kepada hati kita.
Ya, khususnya kalau kita ni masih lagi dalam keadaan, kita kata dalam keadaan yang orang kata dalam keadaan membentuk jiwa itulah, maka memang suasana sangat penting. Dalam keadaan membentuk jiwa itu memang suasana sangat penting. Tapi ada pun orang yang telah mendapatkan khusyuk itu, dan macam mana khusyuk itu pun bentuknya kita pun tak dapat nak menggambarkan. Tapi dah dapat benda itu, maka dia tak ada masalah orang yang macam ni. Dia nak solat kat mana ke, dia nak itu, dia sebenarnya tak ada masalah bagi dia. Tidak, luarannya tidak akan mengganggu dia. Tapi bagi orang yang memang dalam keadaan hati yang masih terganggu dengan luaran, dia memang kena pilih tempat-tempat yang baik. Memang dia kena memilih tempat-tempat yang baik, suasana-suasana yang baik. Ya, bahkan kalau masjid ataupun kalau tempat tu tak ramai orang, menyebabkan dia tak seronok. Menyebabkan dia tak seronok, ya, berada di situ, maka lebih baik dia pergi di tempat yang ramai orang, yang menyebabkan dia akan ada orang kata aura. Yang orang kata memang adalah suasana ataupun dia punya tarikan hati itu, ya, suasana solat itu, tarikan hati itu kepada tempat itu. Jadi pergi cari di tempat yang macam tu. Jadi itu sebab, ya, kadang-kadang kalau kita ni masih terkesan dengan suasana, ya, terkesan dengan luaran kita. Kalau kita solat di Mekah contohnya, tak samalah suasana hati itu, sayu hati itu dengan kita solat di tempat yang lain. Jadi justru di sini penting juga kita mencari tempat solat yang kalau kita pergi di situ, maka suasana hati kita merasa seronok, ya, rasa baik, ya, rasa tenang, ya, rasa boleh kita memberikan fokus kepada solat itu. Tetapi ada juga keadaan-keadaan yang bertentangan dengan keadaan ini. Contohnya kalau dia imam di satu tempat, kalau dia tak ada, maka orang masjid tu akan mati. Maka orang yang macam ni imamnya lebih afdal lah, ya, kerana luarannya itu lebih dituntut syarak, ya, kerana kalau dia tak ada, masjid tu akan mati. Kalau dia tak ada, tempat tu tak akan ada salat berjamaah. Maka orang yang macam ni silakan, ya, untuk pergi di tempat-tempat yang sepatutnya lah, yang dia berada di situ, maka itu lebih afdal untuk dia. Adapun suasana hatinya macam mana pula persoalannya, maka dalam keadaan itulah dia mendidik jiwanya, dalam keadaan itulah dia mendidik jiwanya, kerana Allah Ta'ala dah letak dia di situ. Allah Ta'ala jadikan dia dipilih jadi imam contohnya, dipilih jadi Bilal contohnya, ataupun dipilih jadi ahli jawatan kuasa, orang yang bertanggungjawab, ya, di suatu tempat. Maka dia mesti utamakan tempatnya itu. Dia mesti utamakan tempatnya itu, sekalipun dia merasa, kalau dia pergi kat sini nanti lebih seronok lah, ya, nak dibandingkan dengan tempat dia tadi. Tapi oleh kerana dia telah dipilih, diberikan tanggungjawab di situ, maka itu dah sememangnya afdalnya untuknya di situ. Adapun suasana hati dia, maka itu, ya, dia mendidik suasana hatinya di situlah, kerana Allah Ta'ala dah letakkan di situ. Ya, kerana kita jangan menyangka bahawa kita sendiri yang mendidik hati kita. Tak. Bukan kita yang mendidik hati kita, sebenarnya Allah Ta'ala. Tetapi bergantung kepada, ya, luaran itu mestilah mengikuti kepada yang afdal itu. Luaran itu mestilah mengikuti yang afdal itu untuk kita. Ya. Mesti seiring. Ya, tak boleh luaran itu ketinggalan. Kita rasa kita nak membaiki hati, tapi luaran kita ambil yang bukan afdal secara luarannya. Jadi itu tidak benar lah. Mesti ikut, ya. Contohnya kalau kita kata kalau dia solat sendiri, dia rasa dia lebih khusyuk lah. Ya, katakan kalau dia solat kat rumah itu rasanya lebih syahdu begitu. Ya, kalau dia solat jamaah dia rasa macam serabut. Orang sebelah dia rasa serabut, dia pun tak apalah. Dia solat sendiri di rumah. Itu tidak lebih afdal untuk dia solat di masjid sebenarnya. Ya, di berjamaah itu tetap lebih afdal. Tetap lebih afdal untuknya, walaupun dia rasa kalau dia solat di masjid itu tidak suasana hatinya terganggu dan seumpamanya. Jadi itu kena seiring. Ya, memang ada pendapat yang mengatakan solat, kalau dia solat khusyuk itu di sendiri itu lebih afdal, tapi sebenarnya tidak, kerana khusyuk ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, ya, bukan sesuatu yang kita timbulkan ataupun yang kita bayangkan, bukan. Baik.
Dan kata Abdul Wahid bin Zaid rahmatullahi alaihi rahimahullahu taala, ajma'atil ulama annahu laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha. Ya, artinya telah berhimpun ya pendapat ulama bahawasanya tiada bagi hamba Allah Taala itu daripada pahala sembahyangnya itu melainkan barang yang hadir akalnya daripada sembahyang itu. Jadi ini pendapat ataupun kita kata merujuk kepada sembahyang yang khusus ya bagi orang-orang yang khusus ya, makna kata sembahyang yang sempurna itu ialah apabila hadir hatinya. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Ya, artinya bahawasanya Allah Taala itu berhadap atas orang yang sembahyang selama tiada berpaling anggotanya dan hatinya kepada yang lain daripada perbuatan sembahyang itu. Maka peliharalah olehmu akan zahir anggotamu dan batin hatimu daripada berpaling kepada yang lain daripada perbuatan sembahyang dan yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi mana kata berpaling itu ialah sebetulnya asalnya dengan akal lah. Ya, fokus itu yang pertamanya, pintunya adalah akal. Ya, ketika kita cuba, ya, ketika kita teringat sesuatu, kan syaitan itu akan datang ketika salat, dia akan datang dan dia akan bisikkan ingat itu dan ini, ingat itu dan ini, sampai akhirnya kita pun tak ingat berapa rakaat yang kita salat. Syaitan akan cuba. Maka ketika syaitan itu ya membisikkan kita, maka di situlah kita ingatkan diri kita balik bahawa kita di dalam salat. Kita di dalam salat. Itu paling kurang lah. Itu sebab antara yang disarankan oleh Al-Imam Ghazali, ya, antara cara untuk kita fokus di dalam salat itu antaranya adalah kita mengetahui ataupun memahami makna-makna bacaan di dalam salat. Itu antara caranya. Namun kadang-kadang bila kita terlalu ya memikirkan makna yang bacaan kita pun, kadang-kadang kita lupa kita dalam solat. Kadang kita duk fikir terjemahan makna itu sehingga kadang-kadang kita lupa kita dalam solat. Jadi itu pun tak boleh juga. Ya, kerana maksud memahami makna itu adalah menghayati makna-makna di dalam solat itu. Jadi ini bukan terjadinya sehari, 2 hari, ya, seminggu, tidaklah. Dia memerlukan kepada latihan, ya, latihan solat, ya, kita solat, kita fokus, solat, fokus. Jadi itu perlukan kepada latihan, ya, tidak lain dan tidak bukan dia memerlukan kepada latihan solat itu. Solat pun perlu berlatih juga. Itu yang kita katakan latihan solat. Jadi latihan solat itu bukan kita latihan yang zahir itu. Kerana kalau nak latih yang zahir itu dah semua dah pandai lah. Ya, berdiri, rukuk, ya, sujud, ya, tahiyat, itu semua dah elok dah. Tapi yang nak dilatih itu adalah suasana hati di dalam salat itu. Suasana hati, keadaan hati di dalam salat itu. Ya, betul. Jadi itu sebenarnya bila para ulama kata bahawasanya makruh lah memejamkan mata ketika salat itu, hukumnya adalah makruh. Jadi kita dalam keadaan tu kadang-kadang kita merasakan bahawa kita yang mendatangkan khusyuk kepada diri kita. Sebenarnya bukan begitu. Kita jangan membayangkan ataupun kita jangan merasakan bahawa kita yang mendatangkan khusyuk itu. Jadi oleh kerana itu kita jangan, untuk mendatangkan khusyuk itu kita punya zahir itu tidak boleh, jangan melakukan perkara-perkara yang makruh lah. Yang zahir itu kita usaha supaya tidak berlaku makruh pada benda yang zahir itu. Kemudian adapun masalah hati, maka dia dengan yang pertamanya adalah dengan fikiran kita. Ya, jadi fikiran itu semampu yang boleh lah, itu maksudnya. Semampu yang boleh dalam keadaan mata terbuka dan semampu yang boleh. Kita jangan merasakan bahawa kita yang mendatangkan benda itu dalam hati kita, tidak. Ya, tetapi Allah Ta'ala yang
mendatangkan benda itu ataupun khusyuk itu sebenarnya anugerah daripada Allah Ta'ala. Baik. Dan kata Al-Imam Ghazali rahmatullahi alaih, wa hasilul kalam anna hudurul qalb huwa ruhus salah. Ya, kesimpulan kalam perbicaraan ini hasil daripada perkataan yang tersebut itu bahawa makna hadir hati di dalam sembahyang itu iaitu ruh sembahyang. Ya, kesimpulan perkataan ini anna hudurul qalb huwa ruhus salah. Ya, hadirnya hati di dalam salat itulah yang merupakan ruh salat itu, nyawa salat itu. Barulah salat kita tu bernyawa. Baru salat kita bernyawa bila apa? Bila hati tu hadir di dalam salat. Kalau tak, maka salat kita hanya semata-mata kata jasad lah. Salat kita jasad, belum lagi bernyawa. Bila jasad itu, itulah ya, salat kita tak mendatangkan apa-apa kegerunan, ketakutan. Ya, orang kata salat kita tak mampu menarik ya bantuan daripada Allah Ta'ala. Kan sahabat bila salat, ya, maka apa-apa yang mereka minta daripada salat itu dapatlah terjadi, berlaku. Ada yang Nabi bagi secara tunai dan ada yang Nabi bagi secara ada yang Allah bagi secara tunai dan ada yang Allah Ta'ala tunaikan secara tidak tunai, tapi selepas itu. Namun bukan juga bermakna kalau kita salat, kita tak khusyuk salat, kita bersangka buruk kepada Allah. Bukan bermakna begitu. Kita jangan bersangka buruk. Sekalipun kita salat itu tidak khusyuk, maka kita jangan sekali-kali merasakan, oh, kalau begitu tak terimalah doa aku, tak dimakbulkanlah. Gitu salat hajat, ya, kita rasa salat itu tak khusyuk, kita pun tak payahlah salat ni, dah tak khusyuk dah tak diterima dah salat itu, tak ada roh. Jadi tak boleh kita rasa begitu, tak boleh. Kita dalam keadaan begitu pun kita tetap kena ada sangka baik dengan Allah Ta'ala dan tetap kena ada harapan kepada Allah Ta'ala. Ya, betul. Bersangka baik. Ya, sekalipun macam mana pun keadaan solat kita, ya, mungkin dalam solat itu kita teringat macam-macam, tapi akhirnya solat itu kita harapkan bahawa di akhir-akhir solat itu kita merasakan bahawa kita bersangka baik dan kita mengharapkan Allah terima solat kita. Kita mengharapkan bahawa Allah terima solat kita. Dan dalam masa yang sama juga perlu kita takut Allah Ta'ala tidak terima solat itu. Jadi kan iman itu antara harap dan takut, ya, antara harap dan takut. Ya, tidak kita harap semata tanpa ada takut dan tidak kita takut semata sehingga tidak ada harap, ya, sehingga putus harap. Itu pun tidak boleh juga. Wa anna aqalla ma yabqa bihi ramqu ruh al-hudur 'inda takbir. Ini yang Imam Ghazali, begitu juga dalam mazhab al-Imam Syafi'i, ia menyatakan bahawasanya dan bahawasanya sekurang-kurang barang ataupun sesuatu yang tinggal dengan dia keadaan roh di dalam sembahyang itu hadir hati pada ketika takbiratul ihram. Ya, mana kata sekurang-kurang, ya, wa anna aqalla ma baqiya bihi ramqur ruh. Ya, ramaq itu adalah sisa saki baki roh, adalah sekurang-kurangnya mesti pada takbiratul ihram. Fannuqsan minhu halakun. Maka kalaulah di dalam takbiratul ihram pun tidak ingat, ya, maka itu satu kebinasaan, ya. Maka yang kurang daripada itu iaitu binasa sembahyangnya pada zahir dengan sekadar apa dia? Dengan daripada itu iaitu binasa sembahyangnya pada zahir dengan sekadar lebih atas yang demikian itu, iaitu lebih segar hidup roh sembahyang itu di dalam juzub sembahyang. Fannuqsanu minhu halakun. Dia punya terjemahan dia tidak ada nuqtah, tu masalah. Baik. Dan bahawasanya sekurang-kurang barang yang tinggal dengan dia keadaan roh
di dalam sembahyang itu hadir hati pada ketika takbiratul ihram, maka yang kurang daripadanya itu iaitu binasa sembahyang pada zahir. Maksudnya apa dia? Maksudnya ialah fan nuqsan, maka sekurang-kurang daripadanya, maka sekurang-kurang hadir hati di dalam salat itu adalah ketika takbiratul ihram, itu sekurang-kurangnya. Kan ketika takbiratul ihram itu sebab yang kena ada, kalau dalam mazhab kita mesti ada 3 perkara kalau salat itu salat fardu. Iaitu yang pertama adalah al-qasad. Ya, memang qasad, niat, tujuan kita berdiri itu salat. Kita tahu kita sedang nak salat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ta'yin, tentukan salat tu, salat apa yang kita nak salat. Dan yang ketiga adalah fardiyah. Ya, jelas kita nak salat itu salat fardu. Dan kalau kita menjadi makmum, maka kita mesti ada tambah satu lagi, iaitu mengikut imam ataupun menjadi makmum. Jadi 4 perkara ini, itu hadir hati sekurang-kurang dalam salat itu ketika takbiratul ihram. Sedar dalam salat. Sedar kita ini dalam salat itu sekurang-kurangnya, kata Imam Ghazali. Dan adapun kalau kurang daripada itu, maka halakun, tak sahlah salatnya. Kalau dalam takbir pun tak ingat dia dalam salat, terus takbir sahaja, dia pun tak ingat dia dalam salat, dan tak ada pun lintasan-lintasan bahawa dia dalam salat ni, maka macam mana? Maka itu pun kata Imam Ghazali, kalau itu pun tak ada, maka halakun. Jadi ini berbezalah. Ya, dalam mazhab kita, dalam mazhab yang lain bukan bermakna adakah mereka kata tak perlu niat ataupun tak perlu hadir? Perlu hadir juga. Cuma bezanya dalam mazhab al-Imam Syafi'i ini, kita mewajibkan muqaranah. Muqaranah itu ialah penyertaan hadir hati, itu mesti, hadirnya itu mesti ketika takbir. Tak boleh sebelum, kalau sebelum takbir tu hadir hati, tak dikira. Dia mesti hadir tu ketika takbir, ketika lafaz tu. Untuk hadir hati. Jadi dia sebetulnya itu sebab pentingnya lafaz niat itu. Lafaz niat itu sebelum solat itu dia membantu kita. Ya, dan kita memahamilah lafaz niat itu, kadang-kadang kita duk sibuk hafal yang bahasa Arab punya. Tapi sebenarnya tidak. Ya, kalau kita lebih selesa dengan bahasa Melayu, ya bahasa Melayu lah. Ya, aku solat. Ya, kita berdiri itu kita cakap aku nak solat. Ya, sahaja aku solat. Fardu Isya, mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kita faham. Maksudnya kita berdiri itu dengan tujuannya adalah untuk solat. Itu tujuannya, didik hati. Namun kalau memang tak dapat, tidak. Memang kita ini memang orang kata was-was, ya, dan semakin teruk penyakitnya, maka lebih baiklah, kalau pada pandangan peribadi saya, lebih baik dia taklid kepada mazhab lain. Ya, itu pun untuk merawatlah. Ya, kita kata untuk merawat was-wasnya. Ya, kalau di takbir itu memang imam dah dekat nak rukuk dah, baru lepas takbirnya. Tak lepas-lepas. Jadi orang macam ni pada pandangan peribadi saya lebih baik dia taklid kepada mazhab yang lain yang mengharuskan niat itu tanpa muqaranah, tanpa menyertai dengan takbir. Ya, seperti mazhab al-Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang mengatakan cukuplah kalau kita ada niat, ada keinginan sebelum salat itu, ya, dalam keadaan kita berjalan, kita memang ada keinginan untuk salat, lalu terus bila sampai ke tempat salat kita terus takbir, ya, tanpa ada muqaranah, tanpa ada penyertaan, ya, hadir hati ketika takbir. Itu mazhab. Ya, tapi untuk kita ikut mazhab, perlu kita tahu juga, perlu kita tahu apa-apa yang berkaitan dengan mazhab itu, ya, wuduknya, ya, kemudian perkara yang membatalkan salatnya, ya, dan perlu juga kita niat untuk taklid kepada mazhab itu. Perlu niat taklid kepada mazhab itu kalau kita tak nak tukar mazhab lah. Kalau tak, maka kalau tukar terus. Tapi kita janganlah, kat Malaysia ni kita jangan menimbulkan, tak salah, tapi jangan menimbulkan fitnah ataupun kita kata kecelaruan itu. Kerana umumnya di Malaysia ini kita bermazhab al-Syafi'i, dan masalah yang
yang berkisar ya di masjid-masjid membicarakan, itu semuanya membicarakan mazhab Asy-Syafi'i, mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi kalau kita tidak punya guru yang khusus yang bermazhab Hanafi yang dapat menyampaikan mazhab Hanafi dengan jelas, ya, maka lebih baik kita jangan. Kalau kita berada di negeri mazhab Hanafi, silalah, sebab memang sekitarnya, suasananya memang mazhab Hanafi, tak ada masalah. Tapi kalau kita bukan, maka lebih baik kita jauhkanlah. Nanti akan masalah lah, kita masalah. Ya, kita tak tahu kita amal mazhab mana. Tak tahu. Jadi sememangnya perlulah, ya, kalau sekarang ni pendapat saya memang wajiblah bermazhab, itu wajib. Ya, kerana kita memang tak mampu untuk mengambil hukum hakam itu terus daripada hadis dan Al-Quran. Baik. Wa biqadri ziyadati alaihi tanbasitu arwah fi ajza'is salah. Dan dengan sekadar lebih atas yang demikian itu, iaitu lebih segar hidup ruh sembahyang itu di dalam juzub sembahyangnya. Makna kata bila lebih sahaja ingat, ya, lebih mungkin ketika bacaannya ingat, ketika rukuknya ingat, ketika sujudnya ingat, maka bertambahlah ruh salatnya itu. Wa kam min hayyin la hiraka bihi qaribun min mayyit. Jadi apa nama, dan berapa banyak daripada yang hidup, ya, padahal tidak bergerak, ya, dengan dia, maka iaitu hampir ia daripada mayat, ya, makna kata hampir mati. Imam Ghazali kata wa kam min hayyin la hiraka bihi, berapa banyak benda yang hidup tetapi tidak bergerak. Qaribun min mayyit, ya, dia nak mati. Makna kata Imam Ghazali nak isyarahkan kepada salat yang nyawa-nyawa ikan lah. Ya, orang kata kalau salat kita tu ingat hanya di dalam takbir sahaja, yang ingat hadir tu hanya dalam takbir, sahlah salat. Tapi salat itu nyawa-nyawa ikan sahaja. Salat kita tu sah, tapi dia hanya nyawa-nyawa ikan sahaja. Cukup-cukup sahaja. Cukup-cukup makan sahaja. Nak mati. Maka sembahyang orang yang lalai, ya, fa salatul ghafil fi jami'iha illa 'inda takbiri kamathali hayyin la hiraka bihi. Maka Imam Ghazali kata, maka salat orang yang lalai dalam seluruh salatnya melainkan ketika takbiratul ihram adalah seperti orang yang hidup tetapi tidak boleh bergerak, ya, hiduplah, ya, tapi stroke lah. Orang kata stroke, terbaring dekat atas katil. Jadi macam orang yang stroke lah. Solat kita ni lebih kurang macam stroke jugalah sebenarnya. Tak bergerak. Mana kata dia mata nak pejam pun tidak, celik pun tidak. Ya, orang kata nyawa-nyawa ikan. Jadi begitulah, ya, Imam Ghazali umpamakan salat orang yang lalai kecuali dalam takbiratul ihram. Ya, sila hadir. Ya, itulah yang terbaiknya, ulanglah. Cuma yalah, kita ni serba orang kata kekurangan lah. Jadi selepas syaratnya lepas, ya, syaratnya adalah ketika takbiratul ihram itu sahaja yang hadir hati dah lepas. Selepas tak ada masalah. Dan pahala bacaan, ya, pahala solat berjamaah, itu semua dapat sebenarnya. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, maka akhirnya Imam Ghazali kata, maka kami memohon Allah Ta'ala akan sebaik-baik pertolongan, ya, kerana tidak mampu kita menguasai hati kita melainkan dengan pertolongan Allah, melainkan dengan pertolongan Allah. Baik, ya, sebetulnya kitab ini sangat pentinglah, ya, mana kata suasana hati itu syahdan, ya, perhatian. Ketahui olehmu hai orang yang salik, iaitu orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala, yang menjalani jalan akhirat itu, bahawasanya amal yang batin, amal dalaman itu, sudut dalaman itu, yang di dalam hati, yang dengan dia disyaratkan akan sah sembahyang yang batin itu. Jadi maksud yang sembahyang yang disebutkan tidak sah sembahyang itu bukan sembahyang zahir. Sembahyang zahir dah sempurna dah, cukup, ya, ketika takbiratul ihram ingat dah cukup, sah sempurna dah, ya. Tapi yang kata lalai, kalau lalai itu kalau masih kenal orang kiri kanan itu, ya, maka dia seolah-olah tidak salat. Itu sebenarnya salat yang batin itu, salat hati itu. Jadi kadang-kadang bila sebut, ya, salat hati, maka ada orang dia salah sangka. Dia kata, oh, kalau kita dah hati dah solat, jadi batin luarannya tak payah solat lah. Terus tinggal solat terus. Jadi itu apa nama, itu salah sangka, tu salah faham, ya, pada tasawuf, ya, bukan, tak adalah orang macam ni. Yang penting hati, katanya hati solat, hatinya solat dengan hati saja. Luaran tak solat, ya, luarannya tidak solat, tapi kata solatnya dengan hati saja. Jadi ini sesatlah. Sesat, ya, sebab apa? Sebab maksud Imam Ghazali kat sini bukan bermakna kita tidak solat luarannya, bukan. Bahkan tidak ada solat hati kalau luarannya tak solat, ya, kerana mana mungkin ada dalamannya kalau luarannya tak ada. Ya, solat hati itu adanya bila zahir solat itu ada. Kalau yang zahirnya pun tidak ada, maka macam mana dalamannya akan ada? Tidak ada juga sebenarnya. Jadi yang zahirnya itu mesti ada dulu. Baik. Dan dengan dia kesempurnaan hidup sembahyang itu
iaitu hadir hati. Mana kata kesempurnaan sembahyang itu ialah apabila hati itu hadir. Dan adalah kesempurnaan hadir hati itu dengan 6 syarat. Jadi bukan bermakna kalau tidak ada ke-6 ini hati itu tidak hadir, bukan bermakna begitu. Tetapi kesempurnaan hadir itu adalah dengan 6 perkara ini. Apabila ada 6 perkara ini, maka kita kata sempurnalah hadirnya hati itu sempurna. Yang pertama apa dia? Yang pertama hudurul qalbi, yakni hadir hati di dalam sembahyang. Kita sedarlah. Ya, kalau kita tahap akal, maka akal kita sedarlah bahawa kita tu dalam solat. Kita tengah solat. Sedar. Kita tengah solat. Kita bukan tengah berdiri saja-saja. Bukan tengah berdiri saja-saja. Bukan tengah baca saja-saja. Kita tengah solat. Tengah solat, tengah menghadap Tuhan. Sedar. Itu yang pertama. Yang kedua, tafahum. Yakni memahamkan akan segala bacaan di dalam sembahyang dan menghadirkan maknanya. Tafahum itu maksudnya apa dia? Maksudnya ialah berusaha untuk memahami. Berusaha untuk memahami bacaan. Jadi ini bukan faham. Faham ini sebetulnya asal faham ini bukan faham akal. Bukan kita ingat makna-makna itu, bukan. Tapi faham ini adalah ketika kita mengingati ataupun ketika menghayati. Ya, contohnya kita sedar. Kita sebut apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji ya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Maka apa yang perasaan ataupun apa yang kita sedar ketika itu? Ya, kita menyedari bahawa kita ini hamba tak punya apa-apa. Dan segala pujian itu hanya milik Allah semata. Kita memang hamba, betul-betul hamba. Tak punya apa-apa pujian. Ya, tak selayak pun untuk dipuji. Kemudian bila sebut ya Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang maha penyayang lagi maha yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka sedar bahawasanya Allah itu segala-gala sifat itu, kebaikan itu semuanya datang daripada Allah. Bukan kita yang ciptakan, kita solat bukan kita yang lakukan. Kemudian Maliki Yaumiddin, kemudian Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka itu semua ungkapan-ungkapan itu, memahami makna itu bukan bermakna kita fokus kepada terjemahannya itu, bukan, tetapi menghayati maknanya sebagai hamba Allah. Jadi di sinilah pentingnya kita mengetahui ataupun kita menghayati makna-makna bacaan di dalam salat. Okey. Yang ketiga, ta'zim, yakni menghadirkan akan kebesaran Allah Ta'ala, seolah-olah engkau di hadapan Allah Ta'ala. Itu ta'zim, kita mengagungkan, merasakan akan keagungan Allah Ta'ala. Dan yang keempat, haibah, yakni takut kepada Allah Ta'ala, serta haibah iaitu gerun akan kebesarannya. Yang kelima, ya, maksud kebesaran itu keagungan lah. Yang kelima, ar-raja iaitu harap, yakni harap rahmat Allah Ta'ala dan harap akan diterimanya akan ibadahmu. Keenam, haya, yakni malu, ya, kepada Allah Ta'ala sebab kurangnya taksirmu, iaitu kurangnya pada berbuat ibadah kepadanya. Ya, mana kata dalam keadaan kita begitu fokus, maka dalam satu masa yang sama juga kita perlu ada rasa malu kepada Allah Ta'ala bahawa kita tak melakukan apa-apa pun. Yang membuat itu adalah Allah Ta'ala. Barulah kita salat itu tak takabur salat kita tu. Kita salat pun tak menimbulkan rasa sombong, ya, rasa baik, rasa sempurna, tak. Kenapa? Kerana kita malu depan Allah Ta'ala. Maka itulah yang Imam Ghazali rahmatullahi alaih cuba nak menyampaikan di sini. Maka, jadi maka ini di sini juga Imam Ghazali nak mengajarkan ataupun nak bagi tahu kepada kita bagaimana langkah-langkah untuk kita sampai ke tahap salat yang macam ni. Maka dia mesti ada muqaddimah dia. Dia mesti ada dia punya intro dia. Maka apabila engkau dengar akan azan, maka hadirkan di dalam hatimu akan huru-hara dan yang diserukan pada hari kiamat. Jadi macam mana kita nak hadirkan bila kita dengar azan sahaja, kata Imam Ghazali, kita ingatlah akan betapa huru-haranya hari kiamat itu, dan engkau ingatlah kesusahan hisab pada hari kiamat itu. Macam mana kita nak tahu benda tu?
Jadi kita kena yang paling tidak kita kena tahulah maklumat ilmu berkaitan dengan hari akhirat itu. Kena bacalah. Kitab-kitab kalau belum ada lagi, maka kena adalah slot tu. Slot apa nama? Orang kata bahagian yang menceritakan tentang kebangkitan selepas mati. Macam mana huru-haranya itu. Kebangkitan selepas mati itu bila dibangkitkan, ya macam mana mahsyar tu, macam mana itu semua. Supaya hadir bila dengar azan, kita nak hadirkan perkara itu. Dan apabila engkau telah bersuci daripada hadas atau daripada najis, maka ingatkan di dalam hatimu bahawa sayugianya engkau bertaubat daripada segala maksiat, supaya daripada suci daripada dosa, dan sayugianya sungguh-sungguh engkau menyucikan najis yang di dalam hatimu, seperti ujub, ya, rasa kagum kepada diri sendiri, riak, ya, suka nak diperlihatkan, ya, dan kibir, sombong, dan hasad, dan ghadab, ya, rasa benci kepada orang lain, dan sebagainya. Jadi makna kata ini Imam Ghazali nak kata bahawa kita mendidik hati itu bukan ketika solat sahaja, ya, tapi suasana hati itu perlu dididik ketika kita dengar azan lagi. Dengar azan lagi itu pun dah macam mana nak ingat apa yang perlu kita ingat ketika itu. Kemudian selepas itu ketika kita sucikan, ya, berwuduk, maka apa yang perlu kita ingat, apa suasana hati kita yang perlu kita timbulkan ketika itu. Baik, wallahu alam. Kita sambung lagi insya-Allah. Adapun menutup aurat, nanti kita akan sambung dalam perbahasan yang akan datang insya-Allah. Jadi inilah, ya, sedikit sebanyak, ya, orang kata, ya, kita ni, ya, saya lah, ya, nak hadir benda ni, ya, jauh lagi lah. Cumanya paling tidak, ya, mereka para ulama kata kalaupun kita tidak dapat, ya, mengecapi, mencicipi, ya, makanan, ya, para aulia, ya, para wali, para orang yang dekat dengan Allah, maka paling tidak kita dapat menghidu baunya. Jadi inilah umpama kita menghidu baunya, ya, kita mengenali salat-salat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun kita belum lagi merasai, ya, hakikat salat itu. Dan kita harapkan bahawa Allah Taala menganugerahikan kepada kita akan hakikat salat yang, ya, yang sebenar-benarnya. Wallahu alam. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang, saya mohon maaf. Kita buang jauh-jauh dan lupakan. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.